بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita untuk hadir pada majlis ini, majlis bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada bab 48 pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ala sahibiha afdhalus salati wa tammut taslim. Karangan adalah kitab Al-Imam At-Tirmizi, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Imam Tirmizi rahimahullah taala. Wasalna ila bab, dan kita sudah sampai pada bab ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa bisanadin muttasil ila al-Imam rahimahullah taala naqul bab ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilayhi haddathana Abbas ibn Abd وبه حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا ليث بن سعيد، حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. Farijah bin Zaid bin Thabit menyatakan, sekumpulan manusia telah datang kepada Zaid bin Thabit, lalu mereka berkata, ceritakanlah kepada kami mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid menjawab, apa yang harus aku ceritakan? Aku adalah jiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wahyu turun, baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa memanggilku untuk menuliskan wahyu itu untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami membincangkan tentang persoalan dunia, baginda sallallahu alaihi wasallam pun membicarakannya bersama-sama kami. Ketika kami berbincang mengenai persoalan akhirat, baginda sallallahu alaihi wasallam pun membicarakannya bersama-sama kami. Begitu juga ketika kami membincangkan mengenai makanan, baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersama kami membicarakannya. Semua itulah yang boleh aku ceritakan kepada kamu semua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا يونس بن بكير أو بكير حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بوجهه وحديثه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك. نعم. فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عثمان؟ قال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته صلى الله عليه وسلم. Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah
Umar bin al-As. Nah, okey, silakan. Baik. Amr ibnu al-Arsh radhiyallahu anhu. Huruf sad hujungnya sad. Dia mungkin dalam terjemahan tulis SH kot. Tapi dia sad, dia sad. Umar bin al-As. As, okay. Masya Allah. Amr ibnu al-Arsh Umar bin al-As. radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menghadapkan wajah dan bersikap ramah, bahkan kepada orang yang berperangai paling buruk. Tujuan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menarik hati mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga menghadapkan wajah dan bersikap ramah kepadaku sehingga aku merasakan menjadi orang terbaik bagi baginda. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang lebih baik, aku ataupun Abu Bakar? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang lebih baik, aku atau Umar radhiyallahu anhu? Baginda menjawab, Umar. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang lebih baik, aku ataupun Uthman? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, Uthman. Aku tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaanku dengan jujur. Maka sesungguhnya aku menyesal telah menanyakannya. Sallallahu alaihi wasallam. Wabi, ingatkan untuk diri saya dan pada semua yang hadir dengan kita, setiap kali kita dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kita sudah sampai pada hadis 345. Wabi ilaihi haddatsana Qutaibah bin Sa'id anba'ana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala قدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا قط ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله النبي كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, aku menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Baginda sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak pernah berkata kepadaku. Apapun yang aku buat, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya, mengapakah kamu buat hal ini? Dan terhadap apa yang aku tinggalkan, baginda sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah bertanya, mengapakah kamu tidak lakukan hal ini? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Aku tidak pernah menyentuh kain yang diperbuat dari bulu bercampur sutra atau apapun yang lebih lembut dari tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku juga tidak pernah mencium kasturi sebelum ini ataupun wangian lain yang lebih harum daripada bau peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk ketahuan untuk semua, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, apabila dia pergi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila maknya hantar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dia khidmat, waktu itu umur beliau adalah 10 tahun. 10 tahun umurnya. Dan lalu dengan kita sebelum ni, hadis yang sebelum ni, ada apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap dengan orang ataupun dia ada berbicara atau cakap dengan orang, dia akan pusing semua. Walaysa minal adab apabila kita contoh orang sebelah kanan saya tengok pada sebelah sana dan jawab dia. Hadza laysa minal adab. Kita tengok dia. Walaysa
Nabi SAW tak pusing kepala. Ya, nak apa? Tak. Dia pusing semua. Menghadap badannya. هذا من الأدب. Ini pada syarat adab hiwar dan cakap dengan orang. Yani kathir pada benda ni, banyak pada benda ni kita perlu amalkan di hidupan kita. Sebab dia ada berkesan apabila kita cakap dengan orang. Kadang-kadang kita contoh nak cakap dengan orang ke apa, dia tak macam dia tak nampak kita, macam buat macam tu. Hadza laisa min al-adab. Ini laisa min al-adab, bukan pada adab. Baik, barakallahu fikum. Hatta ma orang yang apa panggil, yang kita bawa kita lah, kata orang bekerja ke apa. Yani nafsu syai. Al-adab ini yani perkara yang sangat penting. Akan lalu dengan kita banyak hadis tentang adab dan akhlak pada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan akhlak kita jadi akhlak yang mulia dan kita belajar pada hadis ini dan amalkan insya-Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bi ilayhi hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ahmad bin Abdah huwa ad-Dabai. هو الضبعي نعم عفوا ليس الضبعي هو الضبي والمعنى واحد نعم. قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة صلى الله عليه وسلم. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, pernah ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang pada dirinya ada bekas kesan sufrah, wangian warna kuning dibuat daripada za'faran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri hampir tidak pernah mengungkapkan seseorang dengan apa yang baginda benci. Maka apabila orang itu pergi, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang hadir, alangkah baiknya kamu semua mengatakan kepadanya untuk meninggalkan sufrah ini. Sallallahu alaihi wasallam. Tengok adab macam mana. Bukan cakap, apa wangi ni? Bau kuat lah, tak tahan lah baunya. Tak ada macam tu. Dia cakap bagi tahu pada sahabat yang lain, nanti bagi tahu dia. Tinggalkan sesuatu itu, wangi itu tinggalkan, jangan pakai. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Sekarang tak ada jenis langsung malu. Bagi orang malu depan orang. Cakap dengan dia, kenapa awak pakai baju macam ni? Biliklah pakai macam ni. Pakai minyak wangi macam ni. La ilaha illallah. Laisa hadha min akhlaq Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ini pada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita lakukan seperti ini. Wa bi ilaihi hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Abi Abdullah Jadali an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang bercakap keji dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan kekejian. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berteriak-teriak di pasar. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa memaafkan dan bersikap berlapang dada. وبه إليه حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما أو امرأة صلى الله عليه وسلم.
Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sekali-kali kecuali ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baginda tidak pernah memukul seorang pembantu ataupun seorang perempuan. Sallallahu alaihi Rasulullah. Wahada, dan ini pada hadis ini mengajarkan pada kita muamalah tanpa nak pukul. Sekarang banyakkan pada orang kadang-kadang waliyadzubillah dia nak ajar pada anak dia macam jadi macam ta'zib. Ta'zib, faham ta'zib? Maksud dia susahkan budak tu, rotan sampai kadang-kadang ada yang keluar darah waliyadzubillah, ada yang sampai badan dia biru-biru waliyadzubillah. Semua benda ni ghair sahih. Bukan seperti itu ta'dib, bukan seperti itu mengajar adab pada anak. Nak ajarkan adab pada anak, ajarkan dia dari awal, dari waktu kecil, dari awal dia lahir. Didikkan dia betul-betul. Kita muamalah dengan baik, kita muamalah dengan baik-baik. Kita pun dalam pada cara kita cakap sendiri pun, kita nak anak kita dia suara dia tak tinggi, kita jagalah suara kita. Sebab dia akan belajar pada orang yang ada sebelahnya, yang ada dekat-dekat badannya. Akhlaknya ada masalah, maknanya kita tengok dia kawan dia ni siapa? Siapa dia kawan dengan siapa? Kita kena jaga pada bab ini. Seperti mana ada kaedah ataupun kata-kata hikmah yang mengatakan qul li man tusahib aqulu laka man ant. Qul li man tusahib aqulu laka man ant. Kata pada aku siapa yang kawan kamu. Saya akan bagi tahu siapa kamu. Mungkin kalau kawan baik, insya-Allah kamu orang baik. Kawan tak baik, waliyadzubillah, kamu akan ikut sama. Ini sebab kita kena cari yang suhbah salihah untuk anak kita, kawan yang baik, kawan yang bagus. Barakallahu fikum. Saya ingat satu kali ayah saya nak pindah kepada satu tempat yang lain pada kita duduk. Kemudian dia jumpa satu rumah, ada orang jumpakan untuk ayah saya satu rumah. Jadi ayah saya pergi tengok kawasan situ. Ayah saya kata tak sesuai, tak nak. Kenapa tak nak? Sebab jiran tak sesuai. Pada keadaan jiran itu tak sesuai. Ini sebab orang kata ajar qabla ad-dar. Jiran itu cari jiran sebelum cari rumah. Sebab apa? Sebab anak kita akan sekali dengan anak jiran tu, kadang-kadang main depan rumah dan sebagainya. Jadi waliyadzubillah, kalau jiran itu ada masalah, ada macam-macam, waliyadzubillah, khususnya kita sekarang di sini Malaysia campur, bukan semua Islam. Kadang-kadang kita duduk satu kawasan, ada orang Islam, ada orang bukan Islam. Waliyadzubillah, kita kena hati-hati pada bab ini. Jadi kalau lah sampai nak pukul anak sebab ada dia buat salah, boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai pukul itu sebagai macam nak keluarkan semua dengan kita dekat anak tu. Tak boleh. Sikit boleh, tak ada masalah. Sikit saya buat sikit, bukan semua tempat. Muka tak boleh. Muka tak boleh. Itu semua tak boleh. Barakallahu fikum. Mungkin belakangnya, kaki-kakinya mungkin. Tapi bukan semua tempat. Tak boleh. Pada bab ini. Dan ada had, ada kadar badannya. Dan sebelum nak pukul anak tentang dia buat apa-apa, dia nakal dekat rumah dan sebagainya, tengok pada solat. Sebab kita kena jaga dia pada 7 tahun, kita sudah suruh dia mula untuk solat. Sampai 10 tahun, ada 3 tahun ya. Tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum, ada 3 tahun. Ada masa yang cukup, sangat cukup. Untuk 3 tahun kita selalu ajak dia, jom salat, jom salat, jom salat, jom salat. Tanpa pukul. Tak ada rotan. Sampai 10. Mungkin 10 kalau dia tak salat, mungkin kita rotan dia sikit supaya dia faham kena salat apa. Tetapi saya rasa kalau orang ikut betul-betul, dia jaga anak dia pada 7 tahun, selalu salat, insya-Allah dia tak sampai nak angkat rotan tu. Tak sampai nak angkat rotan anak dia ataupun nak pukul anak dia, tak ada. Dan cuba barakallahu fikum, tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum, muamalat kita dekat rumah
dengan anak kita ataupun dengan orang luar yang datang ke rumah kita, kena jaga dengan adab. Sebab apa? Sebab anak kita tu dia belajar pada kita. Macam mana kita buat dekat rumah, dia akan buat benda yang sama. Waliyahzubillah. Jadi kita nak anak kita macam mana? La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ajab ma nara, benda yang kita kadang-kadang bilik-bilik kita nampak, ayah rokok, mak rokok. Contoh satu family, ayahnya, maknya rokok. Anak jadi rokok. Kemudian ayahnya datang rotan dia. Kenapa kamu rokok? Kenapa rokok? Kamu kan dah ajar dia awal-awal. Dia dah asap bau dah berapa lama dah. Macam rokok lah walaupun dia tak pegang. Waliyahzubillah. Jadi benda seperti ini kita kena jaga ya. Tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا أحمد بن عبدة الضبعي. نعم عفوا. وبه حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما صلى الله عليه وسلم. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk membalas kezaliman yang baginda sallallahu alaihi wasallam terima, selama hal itu tidak menyebabkan larangan Allah dilanggar. Jika larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar, maka baginda lah yang paling lantang mengungkapkan kemarahan. Jika baginda sallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepada dua pilihan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam memilih yang paling mudah, selama hal yang lebih mudah itu tidak menyebabkan dosa. صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة ثم أذن له فلما دخل ألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه صلى الله عليه وسلم. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, suatu ketika aku bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang telah datang dan meminta izin untuk menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah anak saudara atau saudara yang paling buruk dalam kaumnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memperlakukannya dengan lemah lembut, ramah. Setelah orang itu pergi, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah menyatakan apa yang telah engkau katakan tadi. Kemudian engkau bersikap lemah lembut, ramah tutur kata terhadapnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah yang ditinggalkan oleh orang kerana mereka takut terhadap ucapan kejiannya. Sallallahu alaihi wasallam. Nama orang yang masuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Uyainah bin Husain atau Hasin. Naam. Kemudian dia waktu itu dia orang kafir dan dia Islam di zaman Sayyidina Umar. Di ahad Sayyidina Umar, waktu Sayyidina Umar khalifah, dia masuk Islam orang itu. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kadang-kadang kita lembut pada kata ataupun cakap dengan orang yang bukan Islam ataupun orang kafir. Kadang-kadang disebab kita nak jaga tidak jadi fitnah ataupun tidak jadi masalah yang besar, dan kadang-kadang di antara hikmah untuk apa?
untuk mudah-mudahan dia jadi untuk masuk Islam. Naam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau Nabi SAW dia orang yang kasar, orang yang cakap kasar dan sebagainya, orang semua termasuk sahabat akan tak dekat badannya, semua akan tinggalnya. Tapi Nabi SAW bukan seperti ini. Hatinya lembut, orang yang sayang pada Nabi SAW datang pada Nabi SAW. Naam. La ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. وبه إليه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس. نعم. dalam kitab bikasrin wallahu a'lam ini ya. Dalam kitab saya tak berapa jelas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini ya. Wala yu'yis minhu raji. Naam. Yai'as, Allahu a'lam. Dalam kitab antum apa? Ustazah Harlina? Okay, Yu'isu. bil bom, bari depan. Ya. Wala yu'isu. ولا يؤيس منه راجيه ولا يجيب فيه. نعم. قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونه ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فارفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز. نعم. حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. نعم. حتى يجوز أو يجوز بالفتح والله أعلم. حتى يجوز منصوبة. نعم. يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. صلى الله عليه وسلم. صلى الله. نعم. Silakan. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyatakan bahawa dia bertanya kepada ayahnya tentang sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa ceria, berakhlak sederhana, bersikap lemah lembut, tidak kurang ajar dan tidak pula kasar. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak suka bergaduh, tidak berlebihan dalam ucapan, tidak pernah berkata kotor, tidak suka mencela serta tidak kikir. Jika menginginkan sesuatu, baginda sallallahu alaihi wasallam akan mudah melupakannya dan tidak pernah membuat orang lain berputus asa atau terbeban untuk memperolehinya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjaga diri dari 3 perkara: berdebat, menyombong diri dan melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat.
Terhadap orang lain, baginda SAW pantang melakukan 3 hal: mencela, mengejek dan mencari-cari kesalahan. Baginda tidak berkata-kata kecuali yang mendatangkan pahala. Ketika baginda SAW berkata-kata, orang ramai menundukkan kepala seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Setelah baginda SAW selesai berkata-kata, barulah mereka berkata-kata. Mereka juga tidak pernah berdebat tentang apa sahaja di hadapan baginda SAW. Dan jika ada seseorang bercakap dengan baginda SAW, maka yang lain akan berdiam diri sehingga pembicaraan itu selesai. Ucapan mereka pada baginda SAW adalah yang paling utama. Baginda SAW ketawa apa yang mereka ketawakan dan menyukai apa yang mereka sukai. Baginda SAW sentiasa bersabar menghadapi orang asing yang bercakap dan bertanya sesuatu kepada baginda SAW dengan kasar. Para sahabat juga datang kepada orang asing itu. Baginda juga pernah berkata, jika kamu bertemu dengan orang yang berusaha mendapatkan keperluannya, maka bantulah dia. Baginda SAW tidak pernah mahu menerima pujian, kecuali dari orang yang baginda mahu puji. Tidak pernah baginda SAW memotong percakapan orang lain sehingga orang itu selesai bercakap. Sekiranya baginda SAW ingin memotongnya, maka baginda SAW menahan perbicaraan itu atau berdiri. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط فقال لا صلى الله عليه وسلم. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan, tidak pernah ada permintaan yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Bab ini sangat penting. Hadis ini sangat penting untuk kita. Kadang-kadang ada orang datang pada kita minta sesuatu, ya, baik. Dan ini yang banyak yang jadi pada guru-guru lah kadang-kadang. Contohlah, kita cakap tentang kita. Kadang-kadang tak nak bagi contoh lain. Contoh kadang-kadang orang datang pada kita, Syekh, Ustaz, Guru, Tuan Guru. Contoh dia sebut, tolong saya ada masalah duit, ada masalah macam ni, ada masalah macam ni. Pergi dari orang, kalau kita nak jawab dengannya, jangan kita jawab, pergi dari sini, tak nak bagi dah, tak boleh bagi. Ini bukan cara untuk tolakkan orang. Caranya adalah kita doa padanya. Kita kata Allah ya'tik. Macam kita adat kita orang Syria, macam orang tanya kita, kadang-kadang orang tepi jalan minta duit pada kita, ataupun orang fakir miskin minta pada kita. Kita tak boleh tak mampu nak bantu dia, ataupun kita tak boleh nak bantu dia. Jadi kita akan tolaknya dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Jangan kita tolaknya dengan dah lah bagi dah, jangan minta lagi dah, pergilah kerja, kamu masih lagi boleh jalan apa. Itu bukan, kita nasihat dia dengan cara lembut. Kita nasihat, nak suruh dia pergi kerja, boleh cakap elok-elok. Tapi kalau katalah tak nak campur dan kita nak tolakkan dia, kita cakap Allah ya'tik. Ini yang kita guna, Allah ya'tik, semoga Allah SWT beri pada kamu apa yang kamu nak. Kita doa bahasa Melayu pun. Jangan cakap dengan dia orang Melayu, cakap dengan dia bahasa Arab, nanti dia tak faham. Cakap bahasa Melayu, semoga Allah SWT murahkan rezeki kamu, semoga Allah SWT mudahkan segala urusan kamu. Macam-macam doa untuk dia. Akan nampak dia akan pergi pada kita dengan cara senyum, dengan cara dia rida. Tidak ada dalam hatinya apa-apa. Baik. Sebab kadang-kadang orang fakir miskin tu, yang khususnya yang minta tepi jalan dan sebagainya, memang kita faham, ada kadang-kadang orang yang memang ambil ini sebagai kerja, bukan sebagai memang betul-betul dia mampu, betul-betul dia perlu untuk duit. Kadang-kadang ada yang memang kerja sesuatu itu, dan ada bos untuknya juga, ada. Dan kadang-kadang ada betul-betul orang yang memang dia perlu duit.
Jika kita tolak ni, kita mampu untuk nak bantu dia, dia betul-betul dia minta duit untuk a'tini lillah, a'tini mimma a'taka Allah. Beri padaku apa yang apa Allah SWT murahkan untuk kamu, apa yang Allah SWT beri padamu. Contoh kalau dia kata seperti ini dan kita tolak dia juga, bahaya ni. Sebab dia memang dia soal dengan betul-betul benar-benar dia nak, betul-betul benar-benar dia perlu duit. Dan kita tolak dia. Kita mampu untuk tolong dia, contoh untuk dia makan, beli makanan, contoh RM5 ke RM2 ke RM3. Tapi kita tolak dia juga. Bahaya tu tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum. Jadi kita jangan sangka yang buruk. Ini mesti tipu, ini mesti jangan. Hati kita jangan macam ni. Kita fikir insya-Allah, wallahu alam, Allah alam hal dia macam mana, kita tak tahu. Semoga Allah SWT mudahkan untuk dia. Semoga Allah SWT beri ibadahnya. Jadi kita tolak dia dengan cara yang baik. Jangan kita tolak dengan cara tak bagus. Dah pergi dari sini dah. Jangan minta duit dekat sini lagi. Jangan macam ni ya tuan-tuan, puan-puan. Ya Allah yang beri rezeki pada kita, boleh ambil rezeki pada kita. Na'udzubillah. Apa hal ataupun keadaan kita kalau kita jadi macam dia? Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada orang minta pada kita sesuatu yang kita tak mampu untuk buat, bukan syarat duit. Banyak benda yang kadang-kadang orang minta pada kita, tapi mungkin kita tak boleh buat. Orang itu dia ingat kita boleh buat, tapi kita memang tak boleh buat. Jadi kita tolak dengan yang baik. Orang datang dia kerja macam contoh dekat pejabat. Kawan dia datang badannya kata, cakaplah dengan bos kamu, saya nak kerja dekat pejabat ni. Dan orang ni dia tahu, memang dia tahu syarikat dia tidak perlu orang. Jadi jangan macam nak kata, dah tak boleh, saya tak boleh lah nak buat semua. InsyaAllah saya akan usaha. Cakap jawab baik-baik, saya akan usaha. Dan saya maklumkan pada bos saya, ada orang nak kerja, ada tempat kosong. Saya tahu, saya yakin memang tak ada tempat. Jadi mungkin bos saya kata, tak ada, sudah, saya akan jawab balik. Tak ada, kita maaf, mohon maaf, saya usaha tapi tak dapat. Jadi dia akan terima dengan rida lah. Tapi kita cakap, dah tak boleh. Dari awal belum lagi mula apa-apa, kita cakap tak boleh. Tak boleh. Muamalat dengan macam ni tak boleh. Barakallahu fikum. Yani subhanallah. Jadi pada hari ni, semua kita ya barakallahu fikum, ambil amalan ini kita amalkan. Kalau orang minta pada kita dan kita tak nak bagi, walaupun kita tak nak bagi, kita ada duit tapi kita tak nak bagi, tolak dengan baik-baik. Cakap dengan dia, doa untuk dia. Semoga Allah SWT murahkan rezeki kamu. Semoga Allah SWT beri pada kamu yang baik. Yang apa yang kamu nak. Dah. Akan nampak dia jalan pada kita dengan rasa senyum, dengan tak ada apa-apa pada muka dia. Baik. Saya tahu kadang-kadang ada orang tanya lagi. Dia tak akan lepas kita sampai kita bagi dia. Tapi kalau 2-3 kali kita cakap seperti itu, dah. InsyaAllah dia tak datang lagi. Sebab dia tahu nanti ni akan doa untuk saya. Tapi percayakan saya, kalau dia nampak dia akan salam juga. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa bihi hadatsana Abdullah ibn Imran Abu al-Qasim al-Qurashi al-Makki. Hadatsana Ibrahim ibn Sa'id, hadatsana Ibrahim ibn Sa'd عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak membuat kebaikan. Tetapi puncak kemurahan hati baginda sallallahu alaihi wasallam terjadi pada bulan Ramadan hingga bulan itu berakhir. Pada bulan itu, Jibril AS datang kepada baginda SAW sehingga Rasulullah SAW boleh memperdengarkan Al-Quran kepadanya.
Dan ketika Jibril AS menemui baginda, sesungguhnya Rasulullah SAW berbuat kebaikan lebih banyak dari angin yang berhembus kencang. صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخر شيئا لغد صلى الله عليه وسلم. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, Nabi SAW tidak pernah menyimpan sesuatu pun untuk hari esoknya. وبه حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء فقضيته فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت صلى الله عليه وسلم. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, seseorang datang menemui Rasulullah SAW meminta agar baginda SAW memberinya sesuatu. Nabi SAW berkata, aku tidak memiliki apa-apa, namun belilah barang itu atas namaku dengan berhutang. Jika aku mendapat sesuatu, aku akan membayarnya. Mendengar hal itu, Umar berkata, wahai Rasulullah SAW, engkau telah memberinya. Allah tidak mewajibkan ke atas kamu sesuatu yang kamu tidak mampu melakukannya. Rasulullah SAW kelihatan tidak menyukai mendengar ucapan Umar itu. Maka seseorang daripada golongan Ansar berkata, wahai Rasulullah SAW, berbelanjalah dan jangan engkau khawatir Allah pemilik Arsy akan mengurangi hartamu. Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar hal itu. Baginda SAW kelihatan menyukai kata-kata orang Ansar tadi. Baginda SAW berkata, seperti itulah aku diperintahkan. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. وبه حدثنا علي بن حجر أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقناع من رطب وأجر زغب نعم فأعطاني ملء كفه حليا صلى الله عليه وسلم حليا وذهبا نعم. Rubai' binti Muawidh bin Afra radhiyallahu anha menyatakan, aku datang kepada Rasulullah SAW membawa sebekas kurma rutab dan timun yang berbulu. Lalu baginda SAW memberikan kepadaku segenggam perhiasan dan emas. Sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dialah hadis inilah dah lalu dengan kita sebelum ni kalau ingat. Dan Nabi SAW balas hadiah itu dengan hadiah yang dia ada. Dia bagi pada apa? Pada emas yang dia ada dan tu dia bagi pada Nabi SAW, pada orang itu. Dan kita cakap waktu tu kalau tak silap, kita kata hadiah itu bukan tunjuk pada kadarnya ataupun harganya dan sebagainya. Tidak, itu adalah menunjukkan adalah kasih sayang pada orang, kita sayang orang itu dan sebagainya. Dan dia bagi pada apa yang dia suka. Nah, apabila dia dan apa yang mampu juga balas dengan apa yang mampu. Orang itu mampu dia bagi rutab, dia bagi kurma dan sebagainya pada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW balas dengan apa yang dia ada. Dia bagi pada emas dan sebagainya.
tahadu, tahabu adalah di antara hadis-hadis. Tahadu, tahabu. Berilah hadiah pada orang yang tahabu, ini menambahkan kasih sayang di antara kita dengan orang yang lain. Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang baik juga kita buat. Naam. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا علي بن خشرم وبه حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalas pemberian itu dengan hadiah yang setara atau yang lebih berharga. Baik. Kita dengar hadis ni, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam terima hadiah. Jadi apa hukum dalam bab ini? Adakah hukumnya wajib kita terima? Contoh orang bagi kita hadiah, kita wajib kena terima? Tidak. Tidak wajib. Contoh saya kerja dekat pejabat. Katalah saya kerja insyaAllah saya menajar sajalah, tak nak kerja apa-apa office. Tapi katalah ada seorang dia kerja office lah, dan dia pegang kuasa untuk satu tempat ataupun pegang bahagian yang penting. Satu orang datang ada hajat, dia nak sign ke apa, dia kata saya beri hadiah pada kamu. Hadiah. Ada hak untuk kita tolak. Kita tolak. Ini hadiah, kenapa bagi saya? Hadiah. Saya memang kerja saya, kalau surat ini betul saya sign. Kalau tak betul saya tak sign. Bagi hadiah apa? Hadiah, tak nak hadiah kamu. Ambil hadiah. Jadi qabul hadiah atau kita terima hadiah itu bukan adalah perkara yang wajib. Baik, bukan maksud kita wajib kena terima, tidak. Walakin minal adab, tetapi pada adab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bawa hadiah untuknya dia tak tolak padanya. Tak tolaknya. Maksud dia ambil, dia terima. Sebab apa? Ada jabr khawatir nas. Kalau orang itu dia tidak adalah hajat apa-apa, seperti mana contoh yang bagi tadi, yang tadi sebut. Kalau seperti itu tolak terus, cakap tak nak. Walayazubillah, ini dah macam rasuah. Bukan hadiah, bukan niat dia hadiah sebenarnya. Kalau hadiah kenapa tak datang? Tak ada hajat lain. Jadi yang penting, kalau orang bawa hadiah pada kita, kita terima padanya. Jangan kita tolak. Baik, jangan kita tolak. Sebab apa? Kita nak jaga hatinya. Kita adat di Syria, macam orang pada guru-guru lah. Saya bagi tahu supaya antum pun tahu cara muamalat dengan guru-guru Syria lah. Macam kita adat di Malaysia di sini, kadang-kadang lepas kuliah ke kelas ke, ataupun ada jemputan, orang jemput guru ke pergi. Kadang-kadang orang yang jemputnya bagilah duit sikit untuknya, macam duit minyak lah macam ataupun sebagainya. Macam hadiah sebagai hadiah. Yang ni kita orang Syria banyak pada adat kita lah, macam boleh kata kebanyakan pada orang macam boleh tolak sesuatu itu, tak ambil. Sebab kita takut kita ambil ni untuk apa? Untuk sebab saya pergi dakwah ke, saya beri cakap dua ucapan ke apa, kamu nak bagi duit? Tak nak, saya tak nak duit. Tak ambil duit. Memang dia cara dia tak ambil duit. Jadi ada satu kali, satu kisah yang jadi saya waktu tu terjemah untuk satu guru Arab. Di masa itu ada orang nak bagi duit dekat guru tu. Guru tu Masya Allah dia banyak bantu dan tolong pada ahli jamaah tempat itu, ataupun kumpulan surau itu. Kemudian ada orang nak bagi dia duit, dia tak nak tolakkan duit tu. Tak nak. Dia kata tak nak. Tak boleh ambil, tak boleh apa. Yani benda ni awal-awal dia buat seperti orang jemaah surau, kenapa dia tak nak terima pada kita? Wallah kita tak bagilah dia sikit, itu banyak pun, bukan sikit kita bagi dekat dia. Jadi kenapa tak nak terimalah benda tu pada kita. Ini ikhlas pada kita apa. Sampai orang tu macam sedih lah, kecil hati badannya, kenapa dia buat macam tu. Dia tak pandang pada kita ke apa. Jadi saya terangkan pada dia, sini adab Melayu macam ni Syekh, kena macam ni. Dia orang macam ikhlas hati lah, ini bukan dia bagi upah ke apa, tidak.
Ini macam dia sayang pada Syekh, dia bagi pada Syekh. Dan kita amalkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terimalah hadiah ini sebagai hadiah. Dia kata nak bagi hadiah lah apa-apa benda, tapi janganlah bagi duit. Dia kata macam ni. Ana cakap sini sekarang dia dah bagilah. Dia hadiah ini, orang tu dia angkat, Syekh belilah hadiah yang nak. Apa nak beli dengan duit itu, belilah. Tidak ada masalah. Jadi dia kata akhirnya terimalah. Akhirnya lepas kita cakap lama-lama tentang benda ni, akhirnya dia terimalah pada orang itu. Dan subhanallah, dia pun di masa itu ada memang perlu pada duit orang itu, subhanallah. Jadi yang penting akhirnya terima dengan makna hadis. Jadi adat kadang-kadang pada tempat ke tempat lain. Jadi kita sangka baik, kenapa dia tak ambil? Mungkin adat dia macam tu. Mungkin dia keadaan dia seperti itu. Jadi la nuhrijun nas. Yani kadang-kadang mungkin kalau kita tahu orang ni seperti itu, kita hadiah untuk dia dengan cara lain ke ataupun sebagainya. Hadza wallahu a'lam, barakallahu fikum. Yani bab ini jaga hati orang adalah sesuatu yang sangat bagus dan sesuatu yang sangat baik dan ada fadilatnya banyak besar. Sebab mungkin kadang-kadang orang seperti yang jadi dengan kisah yang tadi saya sebut, seorang bagi hadiah terima, seorang lain datang nak bagi hadiah tak terima badannya. Nanti dia fikir, yalah pada saya bagi sikit memang tak terima, yang bagi banyak memang terima. Ya, nanti jadi orang fikir benda lain pula. Tak apa, kita orang tak macam mana nak cakap, boleh bantu orang lain. Kadang-kadang tak apa, kalau orang bagi kita kasih orang lain. Tak ada masalah, kita tak perlu, tak apa, bagi pada orang lain. Infak pada orang lain. Mudah-mudahan jadi untuk saham atas nama orang itu juga. Barakallahu fikum. Yang ini ada banyak pada hal ini boleh buat. Barakallahu fikum. Wal aham, dan yang perkara yang paling penting adalah yang apa, menjaga akhlak dalam bab ini. Dan adam takabur, jangan takabur. Jangan takabur itu pun penting dalam bab seperti itu. Barakallahu fikum. Al-hadiah laysat biqadriha wa qimatiha. Laysat biqimatiha. Bal biqadri al-mahabbah. Hadiah itu bukan dengan kadarnya macam ini 1,000 ke 2,000 hadiah ini harganya macam ni, harga dia macam tu. Bukan. Dia dengan kadar adalah kita tanda macam kasih sayang pada orang itu, tanda adalah kita terima kasih pada orang itu dan sebagainya. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Naam, bab 49. باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada seorang gadis yang berada di tempat pingitannya. Jika baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai sesuatu, maka kami boleh mengetahuinya melalui raut wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي أو الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله عنها قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط صلى الله عليه وسلم. Seorang hamba sahaya milik Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
Nah, bab 50 ada masa lagi sikit insya-Allah. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل ما تداويتم به أو إن من أمثل ما تداويتم الحجامة صلى الله عليه وسلم. Humaid radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Anas bin Malik pernah ditanya tentang hukum hasil kerja berbekam. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam. Baginda sallallahu alaihi wasallam dibekam oleh Abu Taibah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar Abu Taibah diberi upah sebanyak 2 gantang makanan. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga bercakap kepada mawalinya, iaitu Bani Harisah. Tuannya bernama Mahisah bin Mas'ud. Tuannya mengambil bayaran tertentu dari pekerjaannya agar dia mengurangkan kharajnya yang perlu dibayar oleh Abu Taibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, sesungguhnya cara perubatan kamu yang paling baik adalah berbekam. Barakallahu fikum. Bab hijama ini bekam tu adalah sesuatu yang baik, memang bagus. Baik, barakallahu fikum. Tetapi bukan mana-mana orang boleh buat sesuatu itu. Maaf ya tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum. Kadang-kadang kita tengok kerja ini dah jadi kerja orang yang tak ada kerja. Dia nak jadi nak jual apa? Nak jual wani, nak jual tasbih, nak buat hijama untuk orang, nak buat macam tu. Barakallahu fikum. Benda ni sangat bahaya. Sangat bahaya. Barakallahu fikum. Khususnya pada orang yang buat untuk orang, mungkin pada orang ini ke orang ni, mungkin dia tak basuh betul pada syawang, kap tu tak basuh betul dan sebagainya. Benda ni kita kena hati-hati sangat. Kita betul nak amalkan sunnah Nabi SAW, nak bekam. Bagus. Niat yang baik nak buat bekam. Tapi syari orang yang betul-betul mahir pada benda ni. Dan di sama waktu, syari orang yang memang dia kerja dia lah maksud. Bukan orang yang mana-mana orang. Baik, barakallahu fikum. Tanya orang macam mana, jangan terus. Ini benda ni pun sangat macam kena jagalah, barakallahu fikum. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Istahum. Sebab, minta maaf ya saya cakap benda ni sebab kadang-kadang kita dengar banyak macam-macam sakit datang sebab bekam. Lepas bekam, kadang-kadang orang dia tengok dah jadi tempat bekam tu sampai dia ada macam Melayu bagi apa? Anai-anai ke apa? Tak, bukan. Macam benda yang putih-putih macam jadi macam tu. Disebabkan apa? Disebabkan mungkin tak bersih, mungkin rawatan tak betul, mungkin dia buat cara tak betul dan sebagainya. Jadi banyak sebab-sebab lah pada bab ini. Jadi benda ni bukan mana-mana orang boleh buat. Barakallahu fiik. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره صلى الله عليه وسلم. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berubat dengan cara berbekam dan menyuruh aku, maka aku memberi kepada tukang bekam itu upahnya. Jadi pada ambil duit tentang hijama, orang yang minta duit dia buat bekam dan ambil duit pada orang, jaiz, tidak ada masalah. Bukan haram pada benda ni, tidak ada masalah. Boleh.
وبإليه حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن أبي موسى عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه صلى الله عليه وسلم. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam pada dua urat tengkuk dan antara kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda memberikan kepada tukang bekam itu upah. Sekiranya ia adalah haram, baginda sallallahu alaihi wasallam pasti tidak akan memberinya. وبإليه حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك فقال ثلاثة أصع نعم أصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره صلى الله عليه وسلم. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang tukang bekam untuk membekam baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa bayaran kharajmu yang wajib kamu berikan kepada tuanmu?" Tukang bekam itu menjawab, 3 gantang. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengurangkan kharajnya darinya 1 cupak dan memberikan upahnya. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهن وكان يحتجم ل17 و19 و21 صلى الله عليه وسلم. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam di 2 urat tengkuk dan bahagian atas belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam pada 17, 19 atau 21 hari bulan. Pada bab hijama ini, macam Dr. Hisham kata dalam kitabnya, al-hijama 'ala ar-riq dawa'un wa 'ala asy-syab'i da'un wa darar. Hijama dalam masa 'ala ar-riq maknanya sebelum makan adalah dawa, itu adalah ubat, dan wa 'ala asy-syab'i da'un wa darar. Dan apabila orang sudah kenyang, maksud lepas makan dan dia lepas tu dia buat bekam, adalah da'un wa marad. Maksudnya dia bukan hilangkan sakit, tak membawakan sakit macam-macam untuk badan kita. Waliyadzubillah. Jadi pada masa hijama adalah sangat sesuai pagi selepas subuh hijama. Ala riq sebelum makan apa-apa. Mungkin kalau nak makan sesuatu yang ringan sangat, mungkin kurma, 1 biji kurma ke air, itu cukup. Dan faedah al-hijama yaumul isnin wal khamis afdalul ayyam bil ittifaq. Hijama pada hari Isnin dan Khamis itu hari yang afdal untuk hari yang terbaik untuk apa? Untuk hijama, untuk buat bekam. Hijama maknanya bekam ya, barakallahu fikum. Wal hijama yaumus sabt wal arba'a wal jumu'ah mazmuma bil ittifaq. Dan hijama ambil buat bekam pada hari Sabtu, Rabu, Jumaat mazmum bil ittifaq. Itu adalah macam kurang sesuai. Kurang sesuai. Maksud pada hari, ulang lagi sekali, yang lebih afdal hari Isnin dan Khamis. Kemudian kurang baik ataupun mazmum ini tidak sangat baik adalah pada hari Sabtu, Rabu dan Jumaat bil ittifaq. Dan wal Ahad wal Thulatha fiha khilaf. Dan pada hari Ahad dan khilaf fiha khilaf. Hari Ahad dan Selasa fiha khilaf. Apa maksud? Mana hari Ahad ataupun Selasa ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Baik. Jadi kita afdal hari apa? Hari Isnin dan hari Khamis. Masanya adalah
pagi sebelum makan ataupun dalam keadaan kita tak penuh. Maksud bukan lepas makan nak bagi bekam adalah tak sesuai. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bihi ilayhi haddatsana Ishaq bin Mansur. Nah, dan kita tengok lalu dengan kita dalam hadis-hadis yang sebelum ni ada tempat-tempat bekam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Mungkin ada tempat sesuai, ada tempat yang memang pada sunnah adalah sesuatu itu. Dan bukan mana-mana tempat boleh letak bekam. Sakit sini jadi buat bekam sini. Sakit sini buat bekam sini. Ada ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tambah buat macam-macam bekam sana, bekam sini, bekam. Ya, tak boleh. Kadang-kadang ada tempat, ada urat, waliyahzubillah, khususnya pada otak. Nasihat otak jangan buat. Kalau bukan orang bakar jangan. Itu bahaya sangat. Urat macam-macam dekat otak kita. Kena satu urat sebab dekat situ adalah urat yang halus-halus. Mungkin satu kena waliyahzubillah jadi masalah. Jadi kenapa kita nak la tulqu bi anfusikum ila tahluka, janganlah nak sampai bunuhkan diri waliyahzubillah. Disebutkan seperti itu. Tak, kita jaga. Jadi kita kena pergi pada orang yang memang ahlinya. Barakallahu fikum. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم بمرر على ظهر القدم صلى الله عليه وسلم. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam di bahagian belakang kaki baginda sallallahu alaihi wasallam di Malal, suatu tempat yang berada di antara Mekah dan Madinah dalam keadaan berihram. Mungkin ada orang tanya, orang buat bekam macam mana pada rambut? Adakah dia kena cukur ke apa? Macam mana pada hukum ini? Tidak, dia sekarang dalam keadaan ihram. Dia tidak boleh cukur rambut, kan? Jadi dia buat bekam tidak ada masalah. Tapi kalau itu adalah dikira pada mahzurat, pada tidak boleh buat, tidak boleh lakukan. Nah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita berhenti dekat sini insya-Allah. Kemudian kita baca pada kelas yang akan datang biiznillah subhanahu wa taala bab ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا ونشكو إليك تقصيرنا ونشكو إليك أمورا أنت تعلمها ونسألك يا إلهنا يا عالما بكل حال يا من لا يخفى عليه حالنا يا من إليه مردنا أن تنقلنا من هذا الحال إلى حال يرضيك وترضى به علينا يا رب العالمين. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.
اللهم إنا نسألك يا عزيز يا قدير يا سميع يا عليم يا عالما بكل حال يا من لا يخفى عليه حالنا يا من إليه مردنا نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم إنك قد أكرمتنا بقراءة شمائل حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أعنا يا رب العالمين على العمل بما جاء به يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك يا عزيز يا قدير أن تحسن أخلاقنا إلى أحسن الأخلاق اللهم يا عالما بكل حال يا من لا يخفى عليه حالنا يا من إليه مردنا إن قلنا من هذا الحال إلى حال يرضيك وترضى به علينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا سميع ويا قريب يا مجيب دعاء المضطرين اقضي لنا جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين ربنا يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الحمد لله syukur kepada Allah SWT. InsyaAllah kita jumpa esok biiznillah. Barakallahu fikum.